Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata, musuh yang terang, musuh yang kamu nampak dengan kepandaian kamu, musuh yang kamu nampak dengan kebijaksanaan kamu, musuh yang dapat kamu bezakan antara aliran yang diteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah atau aliran yang sama seperti pembawaan syaitan, menyesatkan manusia dan memesongkan manusia. Kamu nampak kumpulan ini, sekalipun wajah mereka seperti kamu, pakaian mereka barangkali seperti kamu, penampilan mereka, watak pribadi mereka mungkin lebih daripada kamu, tetapi hakikatnya mereka itu sebenarnya sedang menyesatkan manusia. Allah ta'budu syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan para nabi, mengajak manusia, menyuruh manusia supaya jangan menyembah syaitan, menjauhi syaitan. Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni, sembahlah aku, wa an ya'buduni, tak ada pilihan, mesti sembah aku, patuh pada aku, ikut kemauan aku, terima kehendak aku, sentiasa beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ibadah dalam maksud melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya, bersusah payah untuk melaksanakan apa juga yang telah disampaikan oleh Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim, ini jalan yang lurus, ini jalan yang benar, ini jalan yang tepat. Tidak ada laluan yang lebih baik melainkan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mengabdi diri kepada Allah, berpegang kepada Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini jalan Allah yang lurus. Tak ada siapa yang boleh membengkokkan kita, tak ada siapa yang boleh menghalang kita untuk ke arah itu, melainkan kita sendiri memilih untuk ke sana. Rasul telah datang mengingatkan kita, ilmuwan datang mengingatkan kita, para ulama silih berganti datang mengingatkan kita supaya jangan menyembah syaitan, sembahlah Allah kerana ia merupakan musuh kamu yang nyata. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Mutawalli Sya'rawi menjelaskan, menyembah syaitan di sini mengikut aliran fahaman pembawaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, kita sedar bahawa aliran ini sedang bertapak, bukan lagi di depan mata kita. Aliran dan fahaman ini sedang mula bertapak di dalam pemikiran kita, yang kita sebut ghuzwatul fikri, serangan minda, serangan pemikiran. Ada orang dia cuba berfikir seperti sosialis, ada orang dia cuba berfikir seperti nasionalis melampau, ada orang dia cuba membawa pembawaan komunis, berfikiran pragmatis, beraliran kapitalis, kerana dia menyangka pegangan ini lebih relevan untuk zaman semasa, seolah-olah Al-Quran dan As-Sunnah tidak sesuai untuk diamalkan sekalipun dalam arena politik. Ini yang membahayakan umat Islam. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mereka tidak menyeru kita kepada keredaan Allah. Mereka tidak membawa kita untuk mematuhi ajaran Allah, apalagi untuk mencapai destinasi terakhir, iaitu syurga.
Mereka membawa kita kepada kesesatan. Mereka berselindung di sebalik, barangkali di sebalik Al-Quran dan Sunnah, baca juga Al-Quran, baca juga hadis barangkali, tapi sebenarnya sedang menjerat kita untuk menerima aliran mereka. Dan ada orang yang telah masuk ke dalam jerat itu, dan ada orang yang telah meredai jerat yang telah dia masuk, dan ada orang pula yang menjadi mata rantai kepada perkembangan aliran yang berbeza dengan Islam ini. Dan ada orang pula sanggup diberi apa juga upah hanya sekadar untuk membawa beberapa istilah atas slogan, yang barangkali slogan ini diangkat dan dijulang oleh beberapa tokoh sosialis bagi tujuan untuk bagi tujuan untuk menghilang dan melenyapkan beberapa istilah-istilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa juga pendekatan. Dan tak perlu saya berikan contoh pada tuan-tuan, tuan-tuan pun dah tahu. Itu dah Haji, itu dah Syekh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-30. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebahagian manusia masih kekal dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala kerana istiqamahnya mereka. Ada pendirian, ada jati diri. Kalau orang ramai buat baik, mereka buat baik. Kalau orang ramai buat jahat, mereka tak buat jahat. Mereka kekalkan dengan kebaikan. Ini istiqamah, jati diri. Kerana orang ramai sokong aliran itu, kita pun nak sokong juga. Oleh kerana orang ramai dah mula berpegang kepada fahaman yang berbeza dengan Islam, kita pun nak pegang juga. Nabi tak bagi kita buat begitu. Sebahagian dari kalangan manusia ni kekal dalam hidayah Allah kerana istiqamahnya mereka. Tetapi sebahagian besar bangga dengan kesesatan mereka, syok dengan kesesatan mereka. Mereka bangga pula dengan kedudukan kesesatan mereka. Aliran yang berbeza yang mereka pegang itu, mereka sangka aliran itu boleh membawa kebaikan kepada mereka. Apa sudah jadi? Semalam saya balik dari Sabah. 2 hari lepas saya kuliah di Sarawak. Ada seorang sahabat kita ni, dia masuk kuliah kita. Bila sesi soal jawab, dia bangun. Bagus dia bangun, adab dia bangun, dia tanya soalan. Saya rasa bukan soalan, saya rasa macam satu penerangan. Bukan penerangan untuk menjelaskan apa yang kita sampai, penerangan kesempatan menjelaskan kefahaman dia di dalam majlis itu. Jadi kita tak boleh bagi masa panjang pada dia kerana orang ramai nak tanya soalan. Jadi dia ambil kesempatan untuk sebarkan aliran dia. Antara ucapan yang dia sampaikan dalam majlis itu, dia kata Islam tidak, dia kata kita sepatutnya sebagai umat Islam berfikir seperti pragmatis, iaitu tidak boleh menerima sepenuhnya daripada Islam, kerana Islam itu hanya sesuai pada zaman Rasulullah, sudah lagi tidak sesuai pada zaman sekarang, kerana minda pemikiran anak muda hari ini sudah lagi tidak terikat sepenuhnya dengan aliran itu, yakni Islam. Rasa dalam 5 minit juga dia ambil kesempatan. Saya saja nak bagi peluang dan saya nak balas. Ini salah satu daripada contoh yang berlaku depan mata kita, bahawa ada orang yang sudah berbangga dengan aliran sesat. Kita tak nampak sangat kesesatan mereka,
Kerana mereka mungkin berdiri di atas pertubuhan siasah misalnya. Kita nampak kesesatan Al-Arqam kerana dia pertubuhan dakwah, pertubuhan agama. Kita nampak kesesatan Naqsyabandiyah, aliran Syekh Nazmi Al-Haqqani, kerana dia badan dakwah, satu pertubuhan dakwah, satu pertubuhan agama. Tapi kita tak nampak aliran-aliran itu kerana dia tak ada pertubuhan agama. Kita nampak Kasim Ahmad itu sesat kerana berfikiran sosialis. Kita tak nampak parti yang beraliran itu sebagai sesat, kerana kita lebih nampak orang yang ada, kerana kita tak nampak kesesatan orang yang ada pertubuhan siasah. Kita tak nampak kesesatan aliran itu kerana dia ada aliran siasah. Ini menyebabkan kita tersalah perhitungan dalam perkara yang berkaitan dengan perkara ini. Quran menjelaskan, innahu muttakhadhu syayatin. Mereka ni yang bangga dengan mereka yang bangga dengan kesesatan ini, mereka ini mengambil syaitan sebagai panduan dalam kehidupan mereka, lain daripada panduan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pula menyangka mereka itu sebenarnya berada dalam kemuliaan. Tak nampak kesesatan mereka, kerana ada juga yang berselindung di sebalik Al-Quran, hadis Nabi dan begitu begini. Saya nak bagi contoh pada tuan-tuan supaya tuan-tuan mudah faham. Kerana orang sekarang ni dia sibuk dengan, dia menyibukkan diri dia banyak hal dengan majlis lawat ni. Dia menyibukkan diri dia, padahal banyak perkara lagi, urusan banyak lagi untuk kita sibukkan. Dia lebih menyibukkan diri dia dalam majlis lawat ni. Kita bukanlah nak menyanggah majlis ini, tetapi sampai ke satu tahap mendakwa Rasulullah hadir dalam majlis, sedang melambai kepada orang hadirin. Ini keterangan nas mana dia kutip ni? Perbahasan ulama muktabar mana dia ambil ni? Kalau kita nak kata hujah kawan tu orang ni, kita pun boleh. Ulama ni kan, ulama mana? Ulama awak lah. Semua orang boleh kata macam tu. Mereka hakikatnya nak sebarkan fahaman sesat mereka. Itu hakikatnya. Kenapa Al-Arqam diharamkan? Kerana ada beberapa fahaman yang ada dalam Al-Arqam yang sekarang dihidupkan balik dalam majlis selawat ni, hadirin sekalian. Salah satunya Rasulullah hadir bagi memuliakan majlis tersebut, melambai-lambai tangan. Ini antara pembawakan Al-Arqam. Ini dihidupkan semula. Tarekat Naqsyabandiyah aliran Syekh Nazmi Al-Haqqani telah difatwakan sesat oleh jawatan kuasa fatwa yang bersidang buat kali yang ke-49 kalau tak silap saya. Kalau silap tolong perbetul ya. Yang memfatwakan pembawakan tarekat ini sesat. Tapi ada majlis lawat, perdana ke, perdunung ke, apa ke, jemput tokoh-tokoh ini datang masuk ke dalam majlis mereka. Tak perasan ke kita? 2 minggu lepas kita pergi Indonesia. Presiden baru nak kat sumpah Oktober ni dah berhasrat untuk masukkan Kementerian Agama. Apa maksud? Maksudnya bebas lepas ini mana-mana aliran sesat untuk berkuasa di tempat mereka. Dan sudah ada sokongan daripada aliran-aliran sesat ini terhadap
cadangan dan hasmatnya. Dan ada tokoh-tokoh dari yang sudah dianggap sesat mula menyuarakan pandangan mereka dan mula untuk memasukkan semula pemahaman, kefahaman sesat mereka kepada masyarakat. Dahulunya aliran liberalisme Indonesia yang berada melalui yang bergerak melalui jaringan Islam liberal. Tak ada majalah di sana. Sekarang sudah ada cetakan majalah di sana. Sudah ada Al-Quran cetakan baru tafsiran mereka. Saya baca sebahagian ayat. Mereka sifatkan Nabi Adam sebagai bodoh kerana tak dengar cakap Allah. Mereka sifatkan Nabi Yunus sebagai tidak cerdik kerana memilih untuk terjun daripada kapal. Ini apa ni? Hati-hatilah saudara. Lihat, kita duk bangga dengan Jokowi apa. Ada ni 2-3 orang ni tempat kita ni duk syok dengan nama ni. Dia antara orang yang beraliran Syiah. Seronok kita ni. Quran kata kita duk sangka mereka ni mulia. Sebenarnya tidak. Mereka cuba mengambil kesempatan untuk menyebar luas ajaran sesat. Hati-hati dan berwaspadalah hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Kesimpulan, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 6, Inna syaitan lakum aduun. Sungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah dia sebagai musuh, bukan kawan, bukan sahabat. Bukan. Dalam konteks dakwah, tak apa, kita boleh berdakwah pada mereka. Dalam konteks ukhuwah, dia bukan sahabat kita. Kita pun kita masih dalam membentuk pemikiran. Dan kita nak bersahabat dengan golongan syaitan ni pula. Dalam dakwah tak ada salah kita nak mendekati sesiapa pun. Asalkan kita ada jati diri tadi. Dengan kita nak ajak orang buat baik, kita ikut dia pula. Ini bahaya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kumpulan ni atau syaitan, kumpulan syaitan yang saya sebut di awal tadi, syaitan ni bukan hanya makhluk yang kita tak nampak tu. Syaitan ni juga merupakan makhluk yang kita nampak. Merujuk ayat 112 surah Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh yang terdiri dari kalangan syaitan, sama ada syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Kalangan manusia yang disebut dalam Quran sebagai munafik, mereka ni mengajak kita, menyeru kita, innama, sentiasa menyeru kita, mempelbagaikan kaedah seruan mereka sehingga ada orang tertarik dan berminat bersama mereka. Ingat, mereka menyeru kita bukan ke arah mencari redha Allah, tetapi mereka menyeru kita liyakunu min ashabis sa'ir, supaya kita termasuk bersama-sama dengannya menerima balasan siksaan di dalam api neraka yang menyala. Itulah kesimpulan perbincangan kita pada kali ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya rasa macam ni lah, orang cerdik ni sepatutnya dia manfaatlah kebijaksanaan dia untuk tolak aliran ni. Pasal apa kita boleh ambil? Kita kan cerdik. Kita, tuan-tuan, kalau kita seorang guru, kalau kita mengajar orang cerdik ni, seronok tak? Seronok pasal dia mudah faham. Tapi kalau kita ajak orang bangang ni, payah sikit, letih sikit, akhirnya dia faham juga, cuma lambat sikit. Kita ni, tuan-tuan, orang cerdik ni, kita orang ada pelajaran, orang ada pendidikan, otak cerdik. Sepatutnya kita terima Quran ni, kerana Al-Quran itu bacaan untuk orang bijak terutama. Orang bijak sepatutnya jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan mereka. Tak ada
kitab yang lebih baik di muka dunia ni melainkan Al-Quran. Tambah pula kita ni sekarang dalam musim haji pula ni. Saya baru ni orang nak pergi haji, dia suruh saya baca Yasin. Dia jemput saya pergi rumah dia baca Yasin. Saya tak baca Yasin, saya kata macam ni, saya buat tazkirah. Ada 6 pasang, saya buat tazkirah, saya baca ayat ni. Tuan-tuan nak pergi haji, ayat ni duduk dalam surah Al-Hajj. Ayat ni, ayat 54 surah Al-Hajj. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ayat ni dalam surah Al-Hajj. Orang nak pergi haji khususnya kena faham ayat ni. Awak pergi haji balik tak pegang pada Quran tak betul. Kerana Quran ayat ni nak seru ni, terutama orang terlibat dengan ibadah. Apa maksudnya? Dan juga orang-orang yang berilmu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar. Orang cerdik ni dia faham Al-Quran tu benar. Bila benar? Dari siapa? Dari Tuhanmu, kata. Lalu mereka beriman kepadanya. Tak tangguh dah. Mereka boleh fikir ini kandungan benar, kenapa tak beriman? Lalu mereka terus beriman dengannya, sehingga tunduk dan taatlah hati mereka mematuhinya. Hati ni tunduk pada kehendak Allah, faham, beramal. Ini sepatutnya ada pada orang cerdik ini. Dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus, yakni sentiasa mendapat kemuliaan. Kita ni tuan-tuan, sepanjang hayat kita akan dapat kemuliaan setelah mana kita memanfaatkan kebijaksanaan kita memahami Al-Quran, beriman dengan Al-Quran. Kenapa perlu kita menentang dan berbeza dengan Al-Quran atau wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perbincangan kita memberi kebaikan, insyaallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti mana biasa kita letak tabung di setiap pintu masuk ni. Tabung tu tertera tabung infak mizan. Ada mizan di situ. Kita nak kumpul dana, nak buat sekolah. Tuan-tuan berminat dan berhajat untuk menyumbang, boleh masukkanlah ke dalam tabung yang telah kita sediakan. Kita perlukan 1.6 juta untuk membina surau kita di atas surau dan juga bangunan pengajian di atas tapak. Kita juga sediakan risalah panduan di situ. Tuan-tuan boleh dapatkan di situ, insya-Allah, kalau berminat untuk masukkan ke dalam akaun tabung pembangunan mizan, insya-Allah. Keduanya, kita buka ruang pada tuan-tuan yang berhajat untuk menunaikan ibadah korban bersama kita. Kita masih ada ruang pada tuan-tuan yang berminat dan berhajat. InsyaAllah kita agihkan pada mereka yang memerlukan. Kita buat di dalam negara kita dan kita pilih kampung-kampung, kawasan-kawasan yang kita rasa lebih perlu berbanding kita. InsyaAllah kita masih ada lagi 6 ekor lembu yang perlu kita selesaikan. Tuan-tuan berminat, satu bahagian RM500. Satu bahagian, seekor kambing untuk Semenanjung RM1,000, dan satu bahagian untuk Semenanjung RM500. Untuk Sabah dan Sarawak, insya-Allah kalau tuan-tuan berminat, untuk Sabah RM520 untuk satu bahagian, RM1,200 untuk seekor kambing. Untuk Sarawak RM550 satu bahagian dan RM1,400 untuk seekor kambing. Jika berminat, insya-Allah tidak payah, senang saja. Mesejkan pada nombor telefon saya di talian 0174114984, atau dapatkan risalah korban tu dekat tabung tu ada, insya-Allah. Mesejkan nama dan alamat penuh dan berapa bahagian, nanti saya hantar nombor akaun pada tuan-tuan. Masukkan ke dalam akaun, maklumkan pada saya. Jangan tak masuk dah maklum. Tahun lepas kita punya pengalaman, tahun lepas kita transfer duit pada wakil tu untuk buat korban, tapi dia tak buat. Tahun lepas ada satu kes di satu kawasan ni, kita transfer duit 2 ekor lembu.
tapi kita pergi dia tak buat. Mana dia menipu dah tu. Tahun ni ada 2-3 orang dia nak korban, dia buat korban, dia bagi tahu. Dia maklum kata dia dah masuk. Tapi bila kita cek dia tak masuk lagi. Jangan macam tu. Kerana kita ni bila tuan-tuan maklum, nanti kita minta sahabat kita tolong semak. Jadi kalau tuan-tuan masalah sikit, kita nak cepatkan proses ni. Tarikh tutup kita hari raya kedua insya-Allah. Hari raya kedua insya-Allah. Wallahu a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi